Assalamualaikum. Kalau kita bercerita tentang kereta sedan segmen D dibuat oleh jenama Asia, memang nombor satu sekarang ini ialah Toyota Camry. Normal, ramai yang pakai. Tetapi sekiranya anda hendak sesuatu yang berlainan, kita ada Honda Accord dan kita ada Hyundai Sonata. Tapi kenapa ramai jarang nak bercerita tentang Hyundai Sonata? Dan kenapa Hyundai sendiri risau kalau kami bandingkan Sonata dengan jenama lain? Hari ini kita bandingkan juga. Falcon. Ini ialah Honda Accord generasi terkini. Dilancarkan dalam bulan Februari tahun 2020. Harga dia bermula daripada RM186,000 dan ada dua varian. Enjin dua-dua sama 1.5 liter turbo. Dan untuk warna pearl white, anda kena tambah RM400 lagi. Dan yang ini pula hanya satu varian saja yang ditawarkan di Malaysia dan ia ialah model CBU. Harga dia RM207,000 dan dia menggunakan enjin 2.5 liter tanpa turbo. Dia ada 6 warna yang anda boleh pilih. Daripada segi dimensi ataupun saiz, anda mungkin ingat Sonata ni lebih panjang sebab warna dia putih kot. Tapi sebenarnya Accord ini 1 mm lebih panjang daripada Sonata. Accord itu juga sebenarnya 2 mm lebih lebar daripada Sonata. Daripada segi ketinggian pula, Accord 5 mm lebih rendah daripada Sonata. Jarak roda ke roda ataupun wheelbase pula, dekat sini berbeza. Sonata 10 mm lebih panjang wheelbase daripada Honda Accord. So, itu saiz tapi sebenarnya milimeter tak banyak sangat beza pun. Lebih kurang sama saiz dia orang ni. Daripada segi train kuasa dia pula ataupun enjin dia dulu kita cerita. Sonata ni lebih tradisional. Dia menggunakan enjin 2.5 liter Smart Stream 4 silinder menghasilkan 180 PS dan 232 Nm of torque. Top speed dia yang kita baca dalam website dia 234 km sejam. 0 to 100 dia dalam 8.3 saat. Untuk Accord itu pula, dia menggunakan enjin yang memang popular, iaitu enjin 1.5 liter DOG VTEC Turbo yang juga digunakan dalam Honda Civic yang baru, yang sebelum ini dan juga Honda CR-V. Tetapi talaan dia berbeza. Honda Accord mempunyai enjin VTEC Turbo yang paling berkuasa dalam keluarga 1.5 liter. So untuk yang ini, dia menghasilkan 201 PS dan 260 Nm of torque. Top speed dia 190 km sejam. 0 to 100 is done in 9.1 second. So, yang ini enjin tradisional 2.5 liter, lebih besar, dan yang itu enjin moden turbocharged 1.5 liter.
daripada segi design ataupun design language Honda ni, Accord ni memang bentuk tradisi Honda moden. Anda boleh lihat gaya notchback dia dekat belakang dengan ekor yang pendek dan muncung depan yang memang serasi dengan Honda sekarang ini. So bentuk dia berbanding dengan Accord dulu jauh lebih sporty dengan roda alloy yang berjenis sedikit dengan krom yang menarik dia buat. So bentuk dia ini tidak begitu membosankan dan lebih agresif daripada sedan segmen D yang biasa. Tetapi Hyundai Sonata dia menggunakan design language yang baru yang sebenarnya kita tidak begitu biasa sebab kita sangat biasa dengan Honda. Hyundai ni ialah satu benda yang bukan lazim di Malaysia. So design language dia yang ini ada yang kata over, ada yang kata wow, ada yang kata very futuristic. Roda alloy dua-dua ni sebenarnya sama, 18 inci. Tetapi pada saya Sonata ni nampak lebih besar dan permainan krom dia ni pun jauh lebih berani daripada Honda. Anda boleh lihat krom di keliling kawasan tingkap ini sampai ke grill depan dia letak dengan garisan dia tu. Honda Accord mempunyai muka depan yang agresif, betul. Tetapi sebab design language dia, kita boleh nampak dia dah mirip ke Civic, dia dah mirip ke varian-varian yang lain. Even City baru pun dah lebih kurang macam tu. Tetapi untuk Sonata, ini ialah satu muka yang jarang kita tengok dekat atas jalan raya. Bila kita orang bawa kereta ni, ramai yang, ni kereta apa ni? Dan bila dia orang kata macam tu, dia orang tak kata kereta ni buruk. Dia orang rasa bentuk dia agresif dan dia orang nak tahu, ini benda apa ni? Sebab anda boleh lihat sendiri dengan grill garang dia tu, saya tak rasa orang tahu ini kereta Korea pun. Bahagian belakang Sonata ni lagi berani daripada depan. Kalau kita buang logo tu, saya sendiri tak pasti ini kereta apa. It looks a bit American, Continental sikit pun ada. Tapi saya tahu ini bukan Jepun. Ini problem dengan Korea sebenarnya. Design language dia sentiasa berubah sampai kita dah tak tahu identiti dia. Untuk Honda Accord tu, lampu belakang dia bentuk C. So yang tu kita dah tahu dah. Dia macam ketam dulu, tapi orang panggil stapler lah, apalah macam-macam lah. Yang ini ni, lampu dia satu memang berlekuk. Macam ada mini spoiler, built-in dalam spoiler dia ni. Ada aerofin dekat sini. Dan untuk mereka yang suka lampu tu, lampu merah dia sampai ke tengah ni. The whole sepanjang-panjang ni menyala. Cuma satu benda saya tak berkenan. Kau tahu tak, nak buka benda ni, tak ada button pun kat sini. Ini ialah, yang hitam ni tak lalat ni, ini ialah reverse camera. Nak membuka ni, adalah. Ini buta rupanya. Nampak? Aku pun baru tahu. Saiz boot untuk Sonata ni lah 510 liter. Dan Hyundai seperti biasa, dia memang lebih peka kepada pasaran Amerika Syarikat. So ada beberapa benda yang memang lazim untuk pasaran US. Contohnya nak turunkan seat, kita boleh tarik dekat sini, tu satu. Tapi yang paling obvious, dekat pintu boot daripada sebelah dalam ni ada butang untuk dibuka. Maknanya kalau kau seluduk orang, orang tu boleh buka boot menggunakan butang dekat atas tu. Agaknya kat sana ramai kes kidnap ni. Satu benda yang sedikit mengecewakan ialah boot sebesar-besar ni Hyundai tak bagi tayar spare. Dia cuma bagi puncture kit sahaja. Untuk Honda Accord pula, boot dia ni nampak macam tak berapa besar, tapi ini jauh lebih besar, 570 liter. Dan sama juga, dia datang dengan tuil untuk turunkan seat tu. Tapi yang paling saya suka sekali dengan Accord ni, it comes with a spare tyre. Dalam Honda Accord ni memang nampak mewah, tapi dia tahu selera orang Malaysia. So dia pergi kepada warna-warna gelap macam leather seat hitam dan juga kemasan panel warna gelap di dashboard. So yang ini pada pendapat saya antara interior Honda yang termewah dalam pasaran domestik. Dan dia adalah satu tempat yang mudah untuk kita selesa. Skrin depan tu,
skrin utama dia tu sebesar 8 inci. Dan untuk instrument panel, dia juga menggunakan TFT screen sebesar 7 inci. Kemasan kabin Sonata ni yang akan buat ramai terpukau sebab dia betul-betul lain. Warna kabin ni sebenarnya bergantung kepada warna luar kenderaan ini. So ada juga dalam Sonata ni yang warna dia hitam. Tapi untuk model warna putih, inilah dalam dia. Dan seperti yang anda lihat, dia memang ada banyak benda-benda yang lain daripada kereta Jepun. Contohnya, walaupun touch screen tu sama besar 8 inci, tetapi instrumen cluster ni menggunakan skrin TFT bersaiz 12.3 inci. Besar. Sistem kamera untuk Sonata ni memang ada sedikit special. Kalau Honda, dia ada lane watch, kamera sebelah kiri. Bila kita tekan signal kiri, boleh nampak kamera tu keluarkan gambar dekat skrin. Untuk Sonata, dia ada bukan setakat sebelah kiri, dia ada sebelah kanan dan gambar image tu pula keluar di paparan meter di hadapan pemandu. Yang ini memang menarik dan first time saya jumpa sistem macam ni. Selain daripada itu, kalau kita dongak dekat atas, dia bukan setakat dengan moonroof, dia sekali dengan sunroof. Di segmen ni ialah memang kereta tauke. Sebab itu tempat duduk belakang memang luas. Boleh tengok sendiri legroom yang ada dekat sini dan juga lebar dia tu. Kemudian dia ada langsir lah, privacy sikit. So time bulan puasa orang nak makan kat belakang tak ada siapa nampak lah. Dan kemudian kita ada armrest macam biasa, ada aircon vent. Tapi tak ada aircon controller, ada 2 USB port dekat sini. So tempat duduk dia ni pun condong ke belakang. Yang ini tak boleh nak adjust, tetapi just nice dan selesa. Headroom sendiri pun untuk saya yang 6 kaki tinggi ni pun kira ada lebih kurang dalam 2 inci. Memang luas. Dan gaya klasi dekat depan tu disambung dekat belakang. Boleh nampak warna hitam dengan kemasan gelap ni nampak mahal. Dan sekiranya anda duduk di sebelah sana, normally VIP akan duduk dekat sini. Kita boleh kontrol kedudukan kerusi depan ni dengan gunakan butang repeater kat tepi ni lah. So, I think this is a very comfortable car. Memang rasa tauke, saya siap boleh silang kaki lagi kat sini, bye. Bahagian dalam belakang Sonata ni, dia tak selebar yang itu. Walaupun ruang kaki saya nampak okey, cuma maybe yang tengah ni ke belakang sedikit. Saya masih boleh silang kaki, tapi memang saya boleh rasa nampak saya dah kena dah ni. Dia tak seluas yang Accord. Mungkin ini lebih pada driver's car. Privacy screen pun tak ada. Cuma armrest belakang ni saya suka sikit sebab dia tinggi. Yang Accord tu kat bawah, yang ni tinggi. Condong tempat duduk ni pun okey. This is quite surprising sebabnya ialah wheelbase Sonata ni 10mm lebih panjang daripada Accord. Secara logiknya, bahagian belakang ni patut lebih panjang. Misteri Nusantara lah ini. Apa pun, kombinasi warna dia ni memang cantik. Awak tengoklah ni. Ini kita panggil ceiling lah. Tapi dalam bahasa kereta, kita panggil roof lining. Warna dia ni, saya suka. Untuk headroom pula, lebih kurang lah. Cuma, kalau yang duduk tengah ni lah, dia ada bonjol sikit kat sini. Tapi, ruang tengah ni selalunya budak-budak lah duduk. Sebab ruang tengah ni memang tak selesa. Untuk dewasa, tak ada isu pun. Cuma tu lah, kenapa dia tak lebar ni? Untuk Honda Accord, well, Honda ni dia juara jualan dalam Malaysia dah berapa tahun dah. So dia tahu pengguna dia, dia tahu target market dia. Dan untuk Honda Accord ni, spek dia memang dia buat khusus untuk
peminat kenderaan di Malaysia bagi segmen D. Daripada segi keselesaan dia tu yang saya rasa menjadi fokus utama kali ni. Dia bukan pasal sporty apa semua. Walaupun enjin 1.5 liter turbo ni yang paling berkuasa berbanding dengan CR-V, berbanding dengan Civic, malah dalam ASEAN Honda Accord kita paling powerful walaupun menggunakan minyak Malaysia. Tetapi suspension dia bukan untuk agresif. Saya kira dia buat enjin power macam ni ialah supaya kita tak perlu nak menekan ataupun meneran sangat enjin. Sebab bila kita tekan enjin tak cukup power, bunyi CVT tu akan masuk. So yang ini ni, dekat jalan Jelebu Bekang Bengkok ni, senyap je. Dan bila kita langgar road bumps, road hump macam ni kan, cat's eye ni kita langgar kan, macam kereta Jerman yang mahal lah. Dan dalam dia ni luas, selesa mata memandang. Dia tidak ada warna-warna yang terang, yang sakit ke mata. Tak, dia tak ada. Dia lebih pada kemewahan yang subdued. Maknanya yang kita tak perasan pun. Yang tahu kita duduk, terus rasa macam, oh, selesanya. Steering dia ni pula untuk jalan B-road macam ni, dalam kelajuan macam ni, it's just okay. Memang just nice. Okay? Nak kata sharp, tak sharp sangat. Tapi nak kata ringan, tak ringan sangat. Memang ngam-ngam lah. Memang dia betul-betul tahu siapa yang beli kereta ni. Ini dah cukup. Cuma atas highway, steering dia ni yang saya rasa ada sedikit komplain daripada saya. Atas kelajuan 160, dia jadi terlebih ringan. Dia tak floaty, steering ni terasa ringan sampai saya dah tak tahu kereta ni nak ke mana. Itu komplain utama saya. Tapi kalau anda atas highway tak bawa laju macam tu, which you should not, everything is nice and dandy. Okay je. Saya kira lah ini Honda Accord paling selesa seumur hidup saya review kereta. Dan saya bawa Honda Accord daripada zaman Honda Accord pagar lagi. Yang ini keselesaan maksimum daripada Honda Malaysia. This is a really comfortable B segment sedan. Dan pecutan ada. Tapi betul, dia bukan untuk sporty. Dia lebih kepada relax, comfortable, sesuai untuk CEO Megah Holding kalau duduk dekat belakang. Benda pertama yang kita nampak bila duduk dalam Sonata ni lah bahagian kabin dia lah. Kabin dia ni memang lebih garang daripada yang Accord, tapi garang daripada segi mahal. Ini ialah warna-warna yang selalu kita nampak pada kereta-kereta super mewah, macam pada Bentley, pada Jaguar, pada Pullman, pada Maybach, macam ni lah. Now, power dia memang kurang sedikit daripada Honda, tetapi dia ada transmisi 6 kelajuan non-CVT, kelajuan automatic torque converter biasalah. Saya rasa enjin ni cukup memadai lah dengan kenderaan besar ni. Kalau 2 liter tu might be a bit underpowered. Yang this one just nice. Cuma sebabkan dia tak ada CVT, bila kita turun tekan minyak sedikit, bunyi tu memang masuk lah. Okay? So daripada segi tu dia lebih agresif daripada segi bunyi dia tu. Suspension dia ni pun sebenarnya sedikit keras berbanding dengan Accord. Dalam keadaan B-roads macam ni, dengan kelajuan macam ni, Accord tu rasa lebih relax. Okay? Sebab mid-range torque dia tinggi thanks to its turbo lah. Yang ini you have to push it a bit, yeah? But still, suspension dia tu lebih agresif pada yang ini. Yang ini saya boleh rasa saya boleh ambil corner dengan lebih laju. Okay? Dan sebabkan dia bukan CVT, pedal shifter ni lebih bermakna untuk saya. See? Yelah, Koreans they have move on. Dia tak macam negara kita yang lembab sangat nak move on. Korea ni dia cepat. Dia cepat belajar. Dia macam China juga. Tapi of course, teknologi Korea jauh lebih hebat daripada China lah. China sekarang ni dia tengah belajar teknologi. Korea dia dah sampai dah. Sebab tu harga dia sama dengan Jepun. Harga produk dia boleh sama dengan Jepun, atau dalam kes ni mahal sikit daripada yang Jepun. Atas highway kereta ni, yang pada pendapat saya lebih bagus daripada Accord. Where the Accord feels
The steering, Accord punya steering feels a bit too light bila laju. Yang ini, walaupun dah cecah 200 ke atas pun, steering dia masih lagi rasa komunikatif. Masih lagi rasa berat. Masih lagi buat kita rasa confident. Kita tahu kat mana nak place kereta ni atas highway tu. Itu memang satu benda yang saya terpaksa puji lah. They got the highway attitude right with this Sonata. Memang kalau saya memang kena jalan selalu atas highway, Sonata is the better choice dekat sini lah. Tombol gear pun dia tak ada, dia pakai butang-butang. Kalau saya, butang-butang ni saya letak tempat lain lah, supaya sini boleh campak satu lagi cubby hole nak letak barang. Ataupun pakai macam ala-ala Mercedes-Benz, guna gear stock dekat atas ni. Kereta ni bila langgar bonggol, memang terasa kasar sikit banding dengan Accord lah. Even bunyi dia pun kuat sedikit. So kereta ni lebih untuk drivers yang agresif. Cuma dengan interior macam ni, dia bercanggah sedikit dengan karakter pemanduan yang agresif. Sebab selalunya bila kita tengok kabin macam ni, dia lebih fokus kepada comfort. Bukannya saya kata dia tak selesa langsung, selesa. Cuma bila banding dengan Accord, Accord tu lebih selesa. Kalau kita kira daripada segi second hand value, mestilah brand Jepun. Tetapi, kenapa masih lagi ramai orang nak beli brand daripada Perancis? Ada yang juga beli brand daripada Jerman, banyak lagi. Dan Korea pun masih ramai yang beli. Realitinya, second hand value untuk kereta Korea taklah teruk macam zaman dulu. Sonata ni datang dengan waranti 5 tahun atau 300,000 kilometer. Itu betul-betul membantu. Kalau kita nak kira pembelian berbaloi, Accord lah. Harga pun lebih rendah. Tetapi, walaupun Sonata ni harga dia mahal, saya yakin ada juga yang beli. Kerana ini ialah pembelian daripada hati. Kepada Hyundai Malaysia, nasihat saya, jangan risau sangat. Bukan semua orang nak beli benda yang sama. Bukan semua orang minat Borea. Akan ada juga yang hendak sesuatu yang berlainan. Dan Hyundai Sonata ni, setelah saya pandu uji sekian lama, saya rasa dia ialah sebuah kenderaan segmen D yang menarik. Desain dia tu betul-betul buat orang terhenti bertanya, Cik Hezri, ni kereta apa ni? Akan ada orang yang hendak efek macam tu. Sekian saja daripada saya, Hezri Samsuri, Kareta.my. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.